dua syarat. Bila mana dia memenuhi dua syarat, barulah dikira sebagai harta. Yang pertama adalah benda itu boleh dimiliki dan benda itu boleh dimanfaatkan. Formula itu mudah je. Kalau boleh dimiliki dan boleh dimanfaatkan, itu adalah harta. Tak cukup salah satu syarat, tak dikira sebagai harta. Macam saya sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Indonesia ini ada soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bagi di jalan Islam sempat Allah menjadikan terwali, menjadikan mutaqabbil, menjadikan ibad salih. Allah menjadikan الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kemudian syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah berikan kita ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak kuliah. Okey, dalam perbincangan yang lepas, saya telah menyentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan fiqh muamalah ataupun asas-asas muamalah dalam Islam. Cuma saya recap sikit. Bila mana orang tanya di mana letaknya fiqh muamalah, jadi kita bincang dari sudut agama Islam yang menyeluruh, sifatnya menyeluruh. Dia terpecah ataupun kita boleh faham dengan beberapa pecahan. Pertama dalam perbincangan tentang Islam, kita bincang tentang isu yang berkaitan dengan akidah. Inilah yang kita sebut dalam perbincangan yang berkaitan dengan hukum beriman dengan Allah Ta'ala, hukum beriman dengan hari akhirat. So kalau dalam bahasa klasiknya ini adalah perbincangan yang berkaitan dengan ilmu tauhid, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. So maksudnya dalam perbincangan pertama dalam agama Islam, dia adalah berkaitan dengan ilmu akidah. Yang kedua, perbincangan dengan Islam ini adalah berkaitan dengan akhlak. Contohnya berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan hukum beriman dengan Allah Ta'ala, hukum beriman dengan hari akhirat. So kalau dalam bahasa klasiknya ini adalah perbincangan berkaitan dengan ilmu tauhid lah. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. So maksudnya dalam perbincangan pertama dalam agama Islam, dia adalah berkaitan dengan ilmu akidah. Yang kedua, perbincangan dengan Islam ini adalah berkaitan dengan akhlak. Contohnya berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan menunaikan janji, tidak berdusta dan berkhianat. Ini kita bincang pada pecahan yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum-hukum amali. Hukum-hukum amali ini terpecah pada dua. Satu adalah hukum berkaitan antara manusia dengan pencipta dia, manusia dengan Allah Ta'ala. Ini yang kita sebut sebagai fiqh ibadah. Kita bincang pasal solat, puasa, haji, zakat. Itu adalah hubungan antara manusia dengan pencipta. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia ini dia ada beberapa pecahan. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan manusia pada aspek kekeluargaan. Ini kita bincang pasal perkahwinan, penceraian, nafkah dan sebagainya. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia pada aspek pemerintahan. Ini adalah hubungan antara rakyat dan juga pemimpin lah. Hak sebagai rakyat, hak sebagai pemimpin dan sebagainya. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia pada aspek jenayah. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir. Kalau mencuri apa hukum dia, kita hubungan situ. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan manusia pada aspek harta. Inilah yang kita bincang pasal fiqh muamalah. Bila kita bincang, kita recap balik, syariah itu pecah bagi yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan perbuatan. Yang pertama adalah manusia dengan pencipta, yang kedua adalah manusia dengan manusia.
Yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan fiqh muamalat, hubungan manusia dengan manusia. Jadi dalam kuliah lepas saya dah sentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan tentang isu harta. Dan saya dah janji juga, saya ingat saya lah dalam kuliah lepas saya nak ulas panjang lebar sedikit berkaitan dengan hukum trade in emas. Betul? Bulan lepas ada orang request nak jawapan jawapan. Saya bagi jawapan yang simple. Tapi hari ini saya akan ulas panjang. Kita mula dengan emas dulu. Bagi-bagi dah start dengan emas kan. Okey. Bila kita sebut tentang jual beli emas, macam saya sebut beberapa kali, jual beli emas adalah jual beli yang sangat sensitif. Dia sangat sensitif ni maksudnya apa? Dia terikat dengan banyak hukum dan dia ada banyak requirement. Okey. Untuk hadis yang berkaitan dengan emas ni, kita tak dapat lari dari satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang bernombor 1587. Hadis ini berbunyi, al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasya'iru bil-sya'ir wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mathalan sawa'an sawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kama syi'tum idza kana yadan biyadin. Okey, maksudnya apa? Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Okey, dia punya syaratnya apa? Mesti sama banyak timbangan atau sukatan. Syarat pertama jual beli emas, dia mesti sama banyak timbangan atau sukatan. Itu syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua, serta tangan ke tangan, yadan biyadin. Tangan ke tangan ni maksudnya on spot. On spot ni maksudnya dia kena, dalam bahasa Melayu dia lari. Lari itu maksudnya waktu tu juga. Itu maksudnya. Okay, secara tunai dan saling menerima dalam konteks. Apabila perlawanan jenis, maka juallah mengikut apa yang kamu kehendaki, selama ia dilangsungkan dari tangan ke tangan. Okey, so hadis ini adalah berkaitan dengan hadis ini menyentuh tentang barang-barang dibawa. Barang-barang dibawa ini, inilah barang-barang dia: emas, perak, gandum, bali, tamar. Semua ini perlulah dia comply dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia mesti sama. Dalam masalah dia, masalah di masalah dia kena sama banyak timbangan dengan sukatan dia. Yang kedua syarat dia kena jalan dia. Maksudnya dia kena tangan ke tangan. Okey, kita bawa pula satu hadis. Okey, satu hadis ini, peristiwa ini yang berlaku dalam zaman sahabat. Ja'a Bilal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayna hadha? Qala Bilal kana 'indana tamrun radi fabi'tu minhu sa'aini bi sa'ain itu ta'im Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik awwa ainu riba la taf'al walakin idza aradta an tashtari fabi' tamar bibayin akhar thumma ishtari. Okey, Bilal datang kat Nabi, dia bawa satu tamar barni. Nabi tanya dekat dia, dari mana tamar ini? Bilal menjawab, kami ada tamar yang rodi. Okey, sahabat ni dia kata dia ada satu tamar. Tamar ni tamar yang kualiti dia tak elok lah. Lalu kami menjualnya, menukarkannya 2 gantang dengan 1 gantang tamar barni agar kami dapat memberi makan kepada Rasulullah. So dia ada 2 gantang tamar yang tak cantik, yang tak elok. So 2 tamar yang tak elok ni ditukarkan dengan 1 gantang tamar yang elok. 2 gantang tamar yang tak elok. Kita rasa macam logik, okey lah tu kan. 2 yang tak elok, kita dapat, contohnya lah, ada orang tu nak tukar tamar yang dia bagi 2 yang tak elok, kita bagi 1 yang elok.
So seolah-olah kan fair lah. Kau pergi aku yang tak elok, aku pergi kau yang elok, kau pergi banyak sikit lah. Seolah macam tu. Apa yang Nabi kata, aduh, itu adalah riba. Janganlah engkau melakukan itu, akan tetapi jika engkau ingin membeli kurma yang terbaik, maka juallah kurma yang juallah kurmamu dengan jualan yang lain, kemudian belilah kurma yang terbaik dengan hasil jualanmu. So apa yang Nabi nak kata, apa yang sahabat buat? Sahabat buat dua gantang tamar yang tak elok ditukarkan dengan satu gantang tamar yang elok, tamar ni kurma. Nabi kata tak boleh tau, itu adalah riba. Sebab kalau kita tengok pada hadis tadi, tamar itu adalah salah satu barang ribawi. Barang yang mana, apa maksud barang ribawi? Maksud barang ribawi ini, pertukaran itu dia kena sama jenis, dia kena sama kualiti. Berbeza kualiti, isu riba. Riba yang dimasukkan adalah riba al-fadl. Maksudnya perbezaan pertukaran pada nilai yang tak sama. Nabi kata salah, itu adalah riba. So apa yang Nabi kata? Nabi kata sepatutnya sahabat buat macam mana? Sahabat jual kurma yang tak elok itu, tamar yang tak elok, dapat duit, barulah beli kurma yang elok. Itu adalah yang sepatutnya. Okey, jadi kita berbalik kepada perbincangan kita tentang trading emas. Okey, so berkaitan dengan trading emas ini, kebiasaannya bila kita trading emas, dia punya kualiti dan kuantiti dia sama. Sama ke tidak sama? Setahu saya tak sama ke? Boleh jadi sama? Macam mana boleh jadi sama? Design berbeza. Tapi biasanya bila kita trading emas, kita kena top up kan? Top up tu atas sebab apa? Bila ada perbezaan kat situ, itu yang boleh menimbulkan isu yang kita sebut sebagai riba. Ini adalah yang dibincangkan dalam kalangan ulama. Okey, saya rumuskan. Okey, dalam perbincangan ulama, okey, yang pertama kita bincang dari sudut emas yang pure emas. Emas yang pure emas ni maksud emas yang pure emas ni, emas yang memang harga dia itu adalah harga emas. Kalau macam emas yang kat kedai emas tu, itu bukan harga pure emas, sebab dia adalah harga emas campur dengan harga upah. Betul? Kalau harga yang pure emas tu, macam emas jongkong, emas yang kecil-kecil, yang memang pure emas, harga itu memang harga emas. Dia tak ada langsung harga pertukaran ke harga design ke tak ada. Okey, kerana dalam kes ini memang tak boleh langsung untuk trading. Kalau berbeza kualiti, trading yang saya maksudkan ini adalah sekiranya ada perbezaan kualiti, perbezaan kuantiti dan sebagainya. Sebab harga emas itu adalah pure emas. Okey, itu yang pertama. Okey, isu tentang emas yang kita selalu buat ni, emas perhiasan. Okey, emas perhiasan ini, adapun trading emas perhiasan, okey, ini dalam kalangan ulama dia pecah dua. Okey. Okey. Menurut jumhur ini adalah majoriti ulama lah. Dalam kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, emas dan perak adalah item ribawi walaupun perhiasan. So mengikut majoriti ulama, tak kisahlah emas itu, emas perhiasan adalah emas yang kita berikan emas lah. Emas perhiasan, walaupun harga dia itu dah bercampur, harga emas dengan harga
pertukangan. Bagi jumhur ataupun bagi majoriti ulama, dia masih lagi dikira sebagai item ribawi. Masuk item ribawi apa? Dia kena memenuhi dua syarat, iaitu kena sama semua jenis dan pembelian itu kena on spot. Tapi ada pandangan lain, contohnya macam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah mengatakan bahawa emas ini dia dah terkeluar. Ibn Rushd pun sama juga, dia terkeluar daripada item ribawi. Maksud dia terkeluar ni, dia dah tak termasuk dalam perbincangan tentang yang al-dhahab bil-dhahab wal-fiddah bil-fiddah semua. Maksudnya dia tak perlu sama jenis, dia tak perlu sama kualiti. Ini adalah pandangan minoriti Ibn Rushd, Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyah. Okey, jadi secara kesimpulan dia, bagi sesiapa yang nak berhati-hati, ataupun bagi sesiapa yang nak mengambil jalan yang lebih selamat, so sebaiknya apa? Kalau nak tukar emas tu, sebaiknya lah ini adalah pandangan yang lebih dekat dengan pandangan majoriti ulama lah. Sebaiknya jual dulu emas yang dia ada, kemudian dia beli emas baru lah. Ini adalah pandangan majoriti ulama. Tapi kalau siapa yang kata tak boleh Ustaz, jumlah tu signifikan tau. Sebab kalau kita jual, kemudian kita beli, harga dia tak sama macam kita tarik terus. Sebab kedai emas biasanya dia kira harga tukar terus tu lebih murah, kemudian dengan jual beli-beli. Kata kalau ini signifikan, benda ni sangat signifikan, dia boleh pegang dengan pandangan minoriti lah. Ibn Qayyim, Ibn Rushd, Ibn Taymiyah, dia mengatakan bahawa emas perhiasan dah terkeluar daripada perbincangan tentang hukum akal emas. Sebab apa? Sebab harga emas itu bukan harga pure emas dah. Harga itu termasuk dengan harga pertukaran. Dan ini sebenarnya adalah orang kata kalau nak melaku emas, sebaiknya emas perhiasan itu bukanlah pelaburan yang berbaloi lah. Sebab bila kita beli emas perhiasan, harga yang kita bayar tu bukanlah harga emas sahaja. Harga yang kita bayar tu harga emas campur dengan design tu semua tu, kadang mahal lagi dengan design berbanding dengan harga emas tu sendiri lah. So saya rasa saya dah jawab kot pembincangan lain. Jadi kesimpulan dia, siapa yang nak berhati-hati dan nak lebih pandangan yang lebih fiqh lah, apa yang dia kena buat, dia jual emas dan dia beli baru. Ini adalah apa yang selari dengan apa yang Nabi ajar dekat sahabat. Sahabat jual dulu tamar yang tak elok, dapat duit, baru beli tamar yang baik. Selari lah. Tapi siapa yang nak saya nak try juga, saya tak nak, apa boleh pegang dengan pandangan minoriti. Minoriti ni kata emas perhiasan dah terkeluar daripada perbincangan emas, kerana dia ada pos upah di situ. Berkaitan dengan perbincangan emas ni juga, ada juga dibincangkan, boleh tak beli emas dengan kad kredit? Boleh tak beli emas dengan kad kredit? Macam saya sebut tadi, syarat emas kita nak kena beli on spot. On spot tu maksudnya apa? Kita bayar duit, emas dapat on spot. So maksudnya dapat emas on spot, duit yang kita bayar pun on spot juga. Soalan, boleh tak beli emas dengan kad kredit? Boleh ke tak boleh? Jadi benda ini pernah dibincangkan di peringkat JAKIM. Jadi apa yang diputuskan oleh Muzakarah waktu itu, Muzakarah mengenai parameter pelaburan emas, pembayaran melalui kad kredit masih lagi dianggap tunai kerana pihak penjual akan mendapat harga jualan secara penuh. So kebiasaannya, hukumnya secara umum dia adalah dibenarkan. Kerana apa? Bila kita beli emas, kita swipe, seolah-olah kita dah kira bayar terus. Bukan kita bayar lah, maksudnya kita bayar melalui bank lah. Walaupun kalau tanya betul-betul dekat
penjual emas, sebenarnya duit itu tak dapat on spot. Duit itu mungkin ada delay sikit. Tapi delay itu adalah delay yang dibenarkan kerana benda itu adalah isu operasi. Isu operasi maksudnya apa? Ini yang benar-benar berkabing lah. Bila kita swipe, bank mungkin memerlukan masa 1-2 hari untuk proses, cek sama ada transaksi itu valid atau tidak dan sebagainya. Tapi dalam tempoh T+2 ataupun dalam tempoh 2-3 hari itu masih diterima oleh syariah untuk mengambil kira kos operasi. Jadi pembayaran kad kredit itu dia disebut as tunai lah. Bila kita swipe, dia dah tick dekat dia punya rekod itu. So seolah-olah kita dengan penjual emas selesai. So sekarang ni hanya urusan kita dengan bank lah, untuk kita bayar dengan bank. Okay, so dia masih dikira tunai kerana apa? Bila kita swipe, duit itu akan terus masuk dekat penjual emas. Dia melainkan kita bagi kad yang tak ada, kad kena apa? Kad kena tendang lah. Swipe tak boleh lah. Itu orang tak boleh lah. Kalau pasti dengan syarat kad itu kad yang dipakai. Hutang yang berlaku jika ada adalah di antara pemegang kad dengan pengeluar kad. Hutang itu adalah antara kita dengan bank, bukan di antara kita dengan penjual. Sebab tu penting sebenarnya bila jual beli emas macam sekarang ini viral ya. Syarat spot itu sangat penting. Siapa-siapa yang ada beli emas online masuk dalam rezeki, saya tak nak sebut lah, nanti saya kena saman. Kalau contohnya kita dah beli emas online, kita beli emas online, harga naik, kita nak redeem emas kita. Redeem punya redeem, emas tak dapat. Kalau tak dapat itu, okay, syariah ni dia tidak ada rejim, jadi mengambil kira operasi punya proses. Tapi kalau dah 10 hari, 20 hari, sebulan tak dapat, ada possibility isu syariah akan timbul. Yang pertama isu yang akan timbul apa? Betul ke emas tu ada? Contoh kawan kita ke promo jual emas ke, syarat dia apa? Syarat dia emas tu kena ada. Emas itu kena ada. So dalam Islam, dari sudut pemilikan khobat, saya tersebut sebelum ini, pemilikan ini ada dua keadaan. Satu yang disebut sebagai khobat hakiki. Khobat hakiki ini adalah kita pegang benda itu secara fizikal. Contoh kita pergi kedai emas, kita bayar duit, dapat emas fizikal. Okey, itu yang terbaik lah. Itu yang disebut sebagai pemilikan yang fizikal. Yang kedua kita sebut sebagai khobat hukmi, pemilikan secara konstruktif. Konstruktif saya tak tahu bahasa Melayu konstruktif apa. Maksudnya apa? Dia tak bagi emas itu secara fizikal, tapi dia memberi sijil pemilikan. Kita beli emas, kita bayar duit, dia bagi sijil pemilikan. Sijil pemilikan itu cukup dari segi syariah untuk membuktikan bahawa kita memiliki emas tersebut. Saya pernah beli emas dulu. Lepas tu sijil ini, kalau contoh kita nak redeem, kita beritahu kepada dia, saya nak redeem saya punya emas, saya nak emas macam ni. Okey, saya kata boleh redeem, ambil dekat tempat sekian-sekian. Okey, so berkaitan dengan investment ke pelaburan ke simpanan dalam emas, yang mana emas itu kita tak pegang secara hakiki. Kita hanya diberitahu, okey, ini adalah bukti pemilikan kamu. Okey, so cara kita nak test emas tu ada tak, cuba redeem. Kalau kita nak redeem itu, kita nak tunaikan, kita nak dapatkan emas tu. Kalau tak dapat, ataupun kalau masa yang betul lalu lama, 20 hari, 30 hari, tak dapat lagi emas, maka kita kena hati-hati lah kat situ. Takut-takut emas tak ada, dan takut-takut dia dah tak comply dengan requirement syariah. Syariah ni requirement apa? Dia ada dua. Yang pertama, benda itu kena sama. Yang pertama, yang kedua adalah benda itu mesti kena spot, mesti kena dapat spot. So kalau tak ada ni, dikhawatirilah, dikhawatiri emas itu tak ada dan dia tidak memenuhi syarat-syarat jual beli emas. Okey, ada lagi soalan? Sampai
Kau bersama semua cerita. Okay. Sama je. Kalau kita nak pilih emas kita kredit pun sama je. Sebab apa? Bila kita swipe tu, kita consider kita dah bayar. Sebab kalau kita tak kira sebagai bayar, kita tak boleh berpeluang beras pun. So bila kita dah swipe kat kredit, dia as good as payment has been made. Payment dah dibuat, kita dah selesai. Kita dah bayar dekat pekedai. Tugas kita adalah dengan ke bank lah. Kita nak kena bayar dengan bank. So pembayaran kat kredit ini dikira sebagai dia as good as macam tunai. Kalau dah tak sebaik macam tunai, kat mana-mana kita nak pergi pun tak boleh. Dia mesti sangkut ni. Kadang-kadang tak boleh. Tunggu bank form duit dulu ke apa tak. So treatment untuk kat kredit ni dia as good as macam tunai. So bila kita beli beras dengan kat kredit, dia as good as kita dah bayar begitu kan. So tak ada masalah beli beras ke beli apa-apa lah. Kalau emas pun boleh beli secara kredit, apatah lagi beras dan sebagainya, sama je, boleh digunakan. Okey, ada ke soalan? Okey, jadi kita habiskan sikit lagi berkaitan dengan isu harta. So, saya pernah sebut sebelum ini, harta ini syarat dia kena memenuhi 2 syarat. Bila mana dia memenuhi syarat, barulah ditulis sebagai harta. Yang pertama adalah benda itu boleh dimiliki dan benda itu boleh dimanfaatkan. Formula itu mudah je. Kalau boleh dimiliki dan boleh dimanfaatkan, itu adalah harta. Tak cukup salah satu syarat, tak dikira sebagai harta. Macam saya sebutlah, contoh macam cahaya matahari dia boleh dimanfaatkan tapi tak boleh dimiliki, tak dikira sebagai harta. Ataupun benda yang boleh dimiliki tapi tak ada manfaat. Contoh kita ada kereta yang rosak, memang tak ada nilai lah. Adalah kita kata orang kata kita ada tapi dah total loss. So tak dikira sebagai harta. Okay. Ada satu lagi benda yang tak dikira sebagai harta. Dia adalah benda-benda yang tidak patut syariah. Benda-benda yang tidak patut syariah tidak dikira sebagai harta. Yang ini mungkin agak sensitif. Siapa yang terasa tu, saya minta maaf saya lah. Okay, benda yang tidak patut syariah, kalau kita sebut secara umum dia, pakai contoh macam arak, babi, khinzir, anjing. Sebenarnya benda yang tidak patut syariah, benda ini tak dikira sebagai harta. So maksudnya, maksud tak dikira sebagai harta ni, benda itu tak boleh dijual beli, tak boleh dihadiahkan, tak boleh diwarisi. Semua sekali lah, benda yang tidak patut syariah tidak dikira sebagai harta. Okey. Tapi dalam konteks kita semasa, banyak instrumen yang tidak patut syariah yang boleh jadi kita ada. Ini kena hati-hati. Contoh yang paling mudah adalah insurans. Insurans, saya sebut satu fatwa daripada Selangor. Okey, ini adalah fatwa Selangor tahun 14 Jun 2011. Okey. Dia punya title dia Hukum Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional selepas kenaikan pembeli polisi. Maksudnya apa? Kita hidup, sekarang kita hidup, kita ambil insurans, konvensional insurans kita ada dua. Satu Islamic takaful, yang kedua adalah konvensional insurans. Kalau kita ambil life, kita ambil konvensional insurans, kita ambil cakupan dia 1 juta. Okay. Insurans konvensional, oleh yang demikian, pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta yang tidak patut syariah. Contohnya lah, kita mencarum dalam konvensional insurans. Bila mana kita meninggal, kita letaklah penama dia isteri kita. Bila kita meninggal, isteri kita akan dapat 1 juta. Sedangkan kita akan dapat 1 juta.
Sekiranya insurans itu adalah konvensional, pampasan 1 juta itu adalah dikira sebagai wang tidak patut syariah. Jadi note yang kedua, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta pusaka si mati yang perlu diagihkan secara faraid. Okey. Misalnya macam mana? Kita ambil conventional insurance. Kita start mencaruh Januari tahun ni. Januari tahun ni macam ni. Tahun lepas lah. Kita start mencaruh Januari tahun lepas. Kita bayar sebulan 100. So, kita dah bayar berapa bulan kan? 100 dalam 13 bulan lah. Kira 1,300 lah. Lepas kita ambil setahun lebih, kita meninggal. So daripada total 1 juta yang waris kita lain tu dapat, daripada total 1 juta itu sebenarnya 1,300 sahaja yang layak untuk diambil. Baki itu kat mana? Baki itu dia kata apa? Manakala pampasan polisi insurans komersial tersebut adalah wajib dihapuskan untuk tujuan disucikan harta tersebut dengan diserahkan sama ada kepada Baitul Mal atau didermakan untuk tujuan kebajikan. Kalau kita ambil conventional insurance, pampasan 1 juta lah, 10 juta, sekiranya dia conventional. So daripada jumlah yang kita dapat itu, sepatutnya 1 juta, 2 juta, wang yang dikira sebagai patut syariah adalah yang kita mencarum sahaja. So kalau kita sempat mencarum banyak adalah dapat. Tapi kalau kita sebab mencarum sikit-sikit je lah. Baki-baki tu kena bagi kat Baitul Mal. Ini kena hati-hati. So kalau kita ada ambil conventional insurance, kena hati-hati. Ustaz, bagaimana kalau misalnya Kalau insurans tu maksudnya dia adalah privilege yang dibagi oleh company kalau itu tak apa. Itu sebab itu di luar bidang kuasa kita. Contoh siapa yang kerja swasta lah, majoriti siapa yang kerja swasta dia ada tie dengan mana company untuk medical benefit. Saya pun ada juga medical benefit. Kalau company itu memang tidak ambil conventional insurance, kita tak ada kuasa sebab kita pekerja. Tapi melainkanlah kalau kita ni ada kuasa, kita ni CEO, kita ada kuasa untuk mengubah benda tu dan kita kena ubah lah. Tapi kalau kita sebagai pekerja biasa yang terikat dengan dengan dia punya benefit, itu tak ada masalah. Ini yang saya sebut ni benda yang pilihan. Benda yang pilihan. Benda pilihan itu adalah ini adalah berkaitan dengan life insurance lah. Kalau kita ambil untuk lepas kita meninggal akan dapat certain amount, sekiranya amount itu adalah benda yang konvensional insurance, kita hanya boleh ambil up to the jumlah yang kita cakup sahaja. Macam saya sebut tadi, contoh cara tahun lepas RM100 campur untuk 13 bulan RM1,300 sahaja. Baki-baki itu semuanya tak dikira sebagai wang tidak patut syariah, semua yang dikira sebagai wang tidak patut syariah. Ini saya sebut sebab saya perasan banyak antara kita yang tak perasan ataupun tak cukup sensitif. Sama juga lah, ini saya tak sentuh lagi tentang EPF. Satu surau tu saya sebut tentang EPF. Saya kata EPF siapa lagi yang tak tukar EPF yang patut syariah. Rekod menunjukkan bahawa 50% orang Melayu Muslim tak tukar lagi EPF. Boleh? EPF yang patut syariah, KWSP yang patut syariah. So kesan dia apa? Kesan dia pada dividen yang dapat nanti. Dividen EPF ni, saya itu sikit pasal EPF ya. Siapa yang kerja swasta, dia akan mencaruh dalam EPF. EPF ni ada 2 kategori. Satu yang patut syariah dan satu yang tidak patut syariah. Bermula 2016 EPF dah ada yang patut syariah. So semua dia tak boleh nak tukar secara automatik sebab dia ada kontrak akad yang kena penuhi. So dia kena voluntarily tukar daripada konvensional kepada Islamic. So siapa yang tak tukar lagi, dia kena verify dividen yang dia dapat since 2017 sampai dah sekarang.
Dividen itu adalah dividen yang tak syariah. Itu antara benda yang kena pahami lah. So instrumen yang saya sebut lah, instrumen yang tidak betul syariah ni, kalau saya sebut arah, saya pastilah ada orang bagi semua memang tak ada. Tapi ada benda yang dekat dengan kita, macam insurans, unit trust, saham. Saham pun bukan semuanya betul syariah. Kita ada saham yang betul syariah listed, ada saham yang betul syariah. So siapa yang ada saham yang betul syariah tu, dia nak kena jual lah, dia punya pegangan, dia punya ownership. Lagi lah, siapa yang main preference share dan sebagainya, itu adalah semua yang kena perhatikan lah. Okay. Jadi saya sampai situ saja. Ada apa soalan kan? Okey, cuma saya nak sebut satu lagi berkaitan dengan konvensional insurance itu. Saya dapat satu soalan daripada jemaah juga. Dia kata dia ada rumah dia ni dibeli dengan bank konvensional. Kemudian dia punya coverage dia tu konvensional insurance. So sekiranya dia meninggal, lepas tu konvensional insurance itu akan cover lah the remaining amount itu. So adakah rumah itu boleh difairkan? Sebab dia risau rumah itu beli konvensional, lepas tu insurance pula konvensional juga. Okay, so sebenarnya dia adalah akad yang berbeza lah. So maksudnya kita beli dengan bank itu adalah satu urusan, tapi pemilikan rumah itu adalah urusan yang lain lah. So maksudnya kita berdosa atau dia bersalah sebab dia kontrak asal dia adalah konvensional, tapi bila mana rumah itu telah settle dengan konvensional insurance itu, rumah itu dia terpisah daripada dosa yang dibuat kerana dia ambil konvensional insurance itu. So rumah itu masih boleh diwarisi lah. So tak salah untuk diwarisi atau difairkan rumah itu, even though sebab dia dosa itu adalah pada pinjaman yang dia ambil itu, tapi pemilikan itu masih kekal dia lah. Itu sahajalah. Kalau ada sesuatu yang terfikir ataupun betul-betul. Jadi sampai itu saja. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan bincang pasal hak dan manfaat. Hak manfaat saya bagi teaser satu supaya datang kuliah datang. Teaser dia apa? Okey, dalam satu perbincangan tentang manfaat ini, satu contoh, kita ada buat akad, kita sebagai tuan rumah kita sebagai tuan rumah, kita ada buat kontrak sewaan dengan penyewa rumah. Penyewa rumah itu nak sewa rumah kita 3 tahun, daripada Januari 2024 sampailah pada Disember 2026. Disember 2026. Itu adalah kontrak kita dengan penyewa. Penyewa ni biasanya asal adalah ketua keluarga lah, si suami. Masuk bulan 10 2024, penyewa meninggal dunia. Okey, soalan ni, adakah sewa rumah itu masih kekal sampai habis kontrak 3 tahun, ataupun sewaan itu dikira terbatal kerana kematian penyewa itu? Apa jawapan? Faham soalan? Kontrak 3 tahun sepatutnya habis Disember 2026. Penyewa meninggal, adakah kontrak itu dikira terbatal ataupun ahli keluarga itu masih boleh duduk rumah itu sampailah sewaan itu tamat pada 2026? Apa jawapan? Jawapan dia kita tunggu bulan depan kita bagi teaser supaya datang bulan akan datang. Kita bagi teaser supaya datang bulan akan datang. Okay, insyaAllah dia sebenarnya baik itu adalah Allah Ta'ala. Dan Quran itu daripada saya sendiri, saya tambahkan dengan Rasulullah Al-Quran dan Surah Al-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.